Okey, sini merupakan terakhir bahagian yang terakhir untuk mengenali format penyata kewangan. Dan sekarang kita akan lihat format kunci kira-kira dalam bentuk penyata. Sama juga seperti akaun perdagangan untung rugi. Dia boleh dimodify dan ditulis dalam bentuk penyata. Sama sajalah. So di sini ruangan yang luas di sini untuk butiran, dan 3 kolom di hujung adalah untuk memasukkan angka. Now, untuk menghafal format kunci kira-kira bentuk penyata, kita akan mulakan dengan aset bukan semasa, diikuti dengan aset semasa dan liability semasa. Dan tiga-tiga itu kita imbangkan, kita dapat satu angka keseluruhan. Kemudian di bawah dia, kita akan sambung dengan equity pemilik dan juga liability bukan semasa. So itu pun dua itu dijumlahkan juga, dapat satu lagi angka, dan dua angka itu mestilah sama yang tadi itu. Jadi saya akan tunjukkan supaya anda lebih jelas apa yang saya ceritakan di sini. So kita tengok balik kunci kira-kira bentuk T dulu. Kita akan mulakan dengan bahagian aset bukan semasa untuk bentuk penyata. Jadi saya copy, saya paste di sini. So kita mulakan dengan aset bukan semasa di atas, diikuti dengan aset semasa. So aset semasa, copy, paste. Selepas itu kita ikuti dengan liability semasa. Ini pula. Dia lain sikit lah kalau bentuk penyata untuk kunci kira-kira. So kita paste. Now, salah satu kelebihan kan, kalau kita sediakan kunci kira-kira dalam bentuk penyata, kita boleh melihat modal kerja kita kalau kita sediakan kunci kira-kira dalam bentuk penyata. Now, modal kerja itu merupakan hasil tolak aset semasa dengan liability semasa. Itu adalah modal kerja. Ingat, liability aset semasa jumlahkan akan tolak dengan jumlah liability semasa, dan itu adalah sama dengan modal kerja, dan modal kerja akan dicampur dengan jumlah nilai aset bukan semasa untuk dapatkan satu angka. So saya tuliskan di sini modal kerja. Modal kerja, ini tajuk, dan ini kita hitung, dan selepas tu kita akan ada satu kolom angka pengimbang di sini, XXX, katakanlah XXX. Jadi seterusnya kita akan teruskan dengan bahagian equity pemilik, yaitu ini. Equity pemilik. Kemudian jika ada liability bukan semasa, kita masukkan di bawah dia. Kalau tiada, tak payah. Dan di sini kita imbangkan untuk bahagian yang kedua ni. XXX. Jadi untuk bentuk penyata bagi kunci kira-kira ada dua bahagian. Satu, bahagian pertama yang meliputi aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa. Dan aset semasa tolak dengan liability semasa akan sama dengan modal kerja, dan modal kerja akan jumlah dengan jumlah aset bukan semasa untuk mendapatkan satu angka di sini. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, kita ada equity pemilik. Sama saja, modal awal tanpa untung bersih tolak ambilan sama dengan modal akhir. Kalau ada liability bukan semasa, kita masukkan juga di sini. Kalau tiada, kita biarkan. Biarkan tak payah tulis apa-apa. Jadi jumlahkan bahagian kedua ini, equity pemilik dengan liability bukan semasa, kita akan dapat satu lagi angka di sini. Dan angka di sini mesti sama dengan angka di bahagian pertama. Kalau sudah sama, kita katakan kunci kira-kira kita sudah imbang, dan syabas dan tahniah, kemungkinan besar kita dapat markah yang cemerlang untuk bahagian kunci kira-kira. So balik kepada soal menghafal.
sama seperti akaun perdagangan untung rugi dan penyataan pendapatan, saya sangat-sangat syorkan anda mula menghafal bentuk T dahulu untuk kunci kira-kira, sebab dia merupakan asas asas kepada bentuk penyata. Setelah kita kuasai kuasai bentuk T, barulah lebih mudah kita modify dari bentuk T menjadi bentuk penyata. Now untuk kerja menghafal format, saya faham memang mengambil masa dan kadang-kadang kita akan fed up. Jadi apapun seperti yang saya kata sebelum ini, jangan putus asa. Ikut turutan yang saya perkenalkan, ikut cara yang saya perkenalkan, dan dia akan lebih mudah untuk membantu anda menghafal. Now satu tips lagi, cara kita mengingat atau memantapkan ingatan kita tentang format akaun perdagangan penyataan pendapatan kunci kira-kira, kita keluarkan sehelai kertas putih. So tanpa melihat, kita cuba draft semula ataupun lukis ataupun tulis semula semua item-item ikut turutan. So kalau tak ingat, rujuk balik. Kemudian selepas sudah siap menulis, tanpa melihat, kita cek semula, kita tengok, banding apa mana lagi yang kurang, mana lagi silap. So mungkin bukan buat satu kali, mungkin 2 kali, mungkin berkali-kali, 10 kali, 20 kali. Yang penting jangan stop. Satu hari nanti saya yakin dan saya pasti anda mesti dapat menghafal dengan sangat cemerlang. So the key point is take action. Kena bertindak. Kalau duduk saja tengok video tanpa buat apa-apa, kamu tidak akan hafal ataupun ingat sampai bila-bila. So yang penting selepas tengok 4 video ini, ambillah masa ataupun ambillah tindakan, usaha ataupun inisiatif untuk menghafal. So ini adalah first step untuk menguasai soalan penyata kewangan. Kalau step ini anggang ataupun step ini rosak, tidak jadi, akan memberikan step-step seterusnya, iaitu analisa imbangan tugas. Memberi kesan juga analisa maklumat tambahan, dan paling teruk, dia memberikan kesan semasa kita menyediakan penyata kewangan. So please, 4 video pertama ini adalah sangat penting. Selepas lihat, please take action. Hafal, ikut cara yang saya perkenalkan. Sekali lagi saya tegaskan, dan cuba sehingga berjaya. Kalau ada masalah, boleh berhubung dengan saya melalui email. Melalui email saya, iaitu cikguteam@hotmail.com. Boleh hubungi saya bila-bila waktu. Saya akan cuba membalas secepat mungkin. Jadi sekian saja untuk pengenalan bagi format penyata kewangan.